So hari ini nak berbincang tentang mental health which is depression. So before we go deep into depression, ada satu perkara yang perlu kita faham bersama-sama. Either we having depression and feeling depressed. Sebenarnya untuk feeling depressed ni, semua orang pernah rasa perkara tersebut. For example, kita fail dalam exam, kita putus cinta, hilang pekerjaan, kita hilang duit, kereta kena langgar, dan everything yang boleh membawa kita kepada kesedihan, it is classified as a feeling depressed. But when we are having depression, it is a clinical type of disorder yang mana boleh memberi impact yang besar dalam kehidupan. Dalam mental health, kita panggil major depressive disorder, MDD, ataupun some people saying as a unipolar depression. Yang sebenarnya depression ini ada klasifikasi yang diguna pakai di Malaysia bagaimana untuk kita mengetahui seseorang individu tersebut mempunyai depression ataupun tidak. So dekat Malaysia kita guna DSM-5 sebagai sumber rujukan, dan antara kriteria yang perlu dipenuhi, number one, pasien mempunyai 5 out of 9 simptom yang telah pun diklasifikasi sekurang-kurangnya selama 2 minggu duration dan tidak dipengaruhi dengan substance induced dan juga medical illness. Substance induced, for example, mungkin orang tu ambil dadah ataupun minum arak, ataupun medical illness, maksud dia mungkin pasien tersebut ada masalah kesihatan lain. For example, ada hypothyroid, ada stroke, ada SMA, spinal muscular atrophy, ada Duchenne syndrome, ataupun perkara-perkara lain yang boleh menyumbang kepada masalah tersebut berlaku. So it cannot classify as a depression. Apakah sebenarnya antara simptom-simptom yang kita boleh kelaskan sebagai depression? Number one, patient having depressed mood throughout the day. Maksudnya mungkin sebelum ni pasien tersebut akan rasa happy doing something yang dia suka, tapi bila dia ada depression ni, one of the symptom is feeling depressed. Maknanya sekurang-kurangnya dalam 2 minggu duration dia tak pernah merasa happy, dia tak pernah merasa bahagia dalam melakukan sesuatu aktiviti dalam kehidupan dia. Number two, lack of interest and pleasure on something they love to do before. Maksud dia mungkin sebelum ni korang suka buat video content dekat dalam rumah kan, macam ni. Yang lain mungkin korang suka tengok movie, korang suka tengok Korean drama, korang suka jogging, korang suka lepak dengan member. Tapi after you having depression, semua perkara yang boleh memberikan korang pleasure dan juga kegembiraan hilang, dan korang lebih suka duduk dalam rumah, korang suka menyendirilah. Number 3, akan ada insomnia ataupun hypersomnia. Insomnia ialah susah nak tidur malam, hyperinsomnia adalah terlebih tidur. Mungkin pasien tu dia tidur daripada pagi sampai ke maghrib, so it is hypersomnia. Number 4, akan ada perasaan feeling fatigue and lack of energy. Maksudnya dia akan rasa diri dia sentiasa letih, sentiasa penat, sentiasa tak ada tenaga, sentiasa tak larat, sentiasa tidak bermaya dalam melakukan sesuatu perkara. Number 5, psychomotor impairment. Bila kita sebut tentang psychomotor impairment, it is related dengan perkara-perkara yang they used to do in daily life. For example, kalau anda seorang yang bekerja sebagai cashier ataupun accountant ataupun bomber, polis, doktor, ataupun anda seorang food panda ataupun anda bekerja sebagai customer service, so bila ada depression, dia punya function, maksudnya kalau korang ni ada kerja, korang tak boleh nak kerja dah, korang dah tak boleh nak decide keputusan yang boleh korang buat dalam kehidupan. Maknanya before this korang boleh buat keputusan sendiri, tapi dah tak boleh dah bila korang ada depression. Yang ketiga, nak cakap pun tak boleh dah. Maknanya dia suka senyap dan suka silent lah, despite of talking like me. Suka bercakap kan. Okay, after that, patient juga akan ada lack of concentration lah. Maknanya dia dah tak boleh nak fokus dalam melakukan sesuatu perkara. Mungkin sebelum ni korang boleh belajar, korang boleh buat task, any task yang korang telah di-assign into, tapi bila korang ada masalah, korang tak boleh nak concentrate doing something yang korang kena buat. For example, kalau as a student korang kena belajar, korang dah tak boleh nak fokus dah. Next, patient juga akan ada weight loss or weight gain. And lastly, yang paling teruk adalah bila korang ada suicide thought ataupun suicide attempt. Suicide thought as a simply korang berfikir korang nak bunuh diri. Maksudnya, for example, okay, aku nak pergi dekat jambatan 2 Pulau Pinang sebab kat situ kurang kereta. Nombor 2, aku nak pergi dalam pukul 2 ataupun 3 pagi lah sebab kat situ tak ada orang. Nombor 3, aku nak ikat kaki aku dengan batu yang seberat 5 kg dan aku akan terjun. So bila aku terjun, batu tu berat, aku akan tenggelam dalam laut dan aku akan mati. Tu kita classify as a suicidal thought. Tapi bila kau sebut tentang suicidal attempt, maknanya korang telah pun membuat perkara
membunuh diri korang. Korang dah try untuk membunuh diri korang. For example, korang dah ikat diri korang ke dalam tandas, korang gantung diri korang, dan akhirnya tengoklah sama ada korang berjaya ataupun tak untuk bunuh diri kan. Sebab ramai je orang nak bunuh diri tapi tak mati-mati kan, menyusahkan orang satu lagi kan. Okay, yang paling latest ni berkaitan seorang bintang Hollywood yang telah bunuh diri, Sushant Singh Rajput, pada hari Ahad hari itu, di mana mayat telah dijumpai tergantung di dalam rumahnya di Mumbai, dan some people saying that he's having intense stress regarding the workload yang dia ada, so end up dia suicide lah. Perkara ini amat mengejutkan untuk semua media-media yang berada di India, sebab perkara ini kita tak dapat nak detect pun sama ada dia ni sebenarnya ada depression ataupun tidak, sebab nampak dia macam pelakon ni happy go lucky, having a good life, but at the end dia suicide kan. Mungkin sebabkan ada depression. Sebab itu bila kita ada depression, the most important thing that we have to do, seek for treatment. Dekat mana? Dekat hospital lah. Sebab hospital ni memang dah di-assign untuk merawat orang-orang yang sakit. Antara salah satu perkara yang paling geram bila diorang classify psychiatric department ni untuk orang-orang yang ada sakit mental ni. Benda ni sebenarnya salah, totally wrong, yang perlu korang betulkan mindset korang. Sebab sebenarnya psychiatric department telah pun dibina untuk membantu kita yang mempunyai penyakit yang tidak dapat dikesan melalui alatan-alatan canggih. For example, bila kita dapat eksperimen, kita dapat investigation, tapi kita tak dapat nak diagnose apa sebenarnya patient yang ada sakit, and then kita akan pergi ke department psychiatric. Maybe sebabkan dia ada berkaitan dengan psychomotor punya function ataupun brain function yang problem, so kita akan rawat. Dan antara perkara yang perlu kita betulkan stereotype negatif berkaitan psychiatric department is psychiatric department bila orang pergi hanya untuk orang yang ada sakit mental. It's not like that. Because kalau kita ada masalah, for example kita ada depression, kita boleh pergi ke psychiatric department to seek for treatment. Bila kita sebut tentang treatment untuk depression, dia ada dua, either melibatkan ubat ataupun tidak melibatkan ubat. Baik, untuk yang tidak melibatkan ubat ni, the first and foremost important thing yang kita boleh bantu patient adalah dengan bersenam. Sebenarnya bersenam ni dapat membantu untuk meningkatkan rembesan hormon neurotransmitter, for example serotonin, dopamine dan noradrenaline, in order to reduce the symptom of depression. Despite of that, bila kita bersenam, dia akan naikkan temperature badan kita, so dia boleh relieve muscle tension. Nombor 2, berkaitan pemakanan yang sihat. So we have untuk patient yang ada depression, kita kena banyakkan makanan fruit dan vegetable. Nombor 3, dia akan memberikan psychotherapy, for example cognitive behavioral therapy, CBT, yang mana CBT ni been used untuk memperbetulkan balik diorang punya corak pemikiran dan behavior diorang in order to become a good person in their daily life. Nombor 2, bila untuk serious case, kita akan kasih ubat lah in order to improve patient symptom. So antara ubat yang kita boleh berikan kepada orang yang ada depression ni, first SSRI, iaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, ataupun nombor 2 MAOI, Monoamine Oxidase Inhibitor. Baik, last but not least, antara rawatan yang kita boleh berikan kepada patient yang ada depression ni, kita akan kasih dia Electroconvulsive Therapy, ECT, in order to relieve the symptom. So apa sebenarnya message yang nak disampaikan dekat korang? First of all, bila kita ada kenalan ataupun ahli keluarga ataupun sahabat andai kita yang mempunyai masalah yang kita, okay, aku rasa dia ni ada depression. So apa yang kita kena buat? Kita kena bawa patient ni pergi ke hospital. Sebab bila kita suruh dia takkan nak buat dah. Dia dah tak boleh nak buat sebabkan macam I said before, dia dah ada cognitive impairment. So bila dah ada cognitive impairment, dia akan ada difficulty nak buat decision untuk diri dia orang. So we as a normal human being kenalah bantu dia orang bawa pergi hospital and seek for treatment. Number 2, kita kena realise yang sebenarnya depression ni is a silent killer. For example, me, myself ataupun korang pun sebenarnya maybe ada depression yang kita sendiri deny, yang kita sendiri sorok untuk kehidupan seharian. So seandainya kalau kalian ada masalah ataupun rasa diri korang mungkin perlukan rawatan, perlukan bimbingan, perlukan pertolongan, jangan malu-malu, just simply pergi dekat psychiatric therapy dan korang boleh jumpa dengan doktor-doktor. Sebab doktor-doktor ni memang doktor-doktor yang memang berpengalaman, yang boleh membantu korang dari segi memberi nasihat, ataupun seandainya korang rasa korang perlu keubatan dan doktor pun rasa macam okay, you need a medication, so dia akan kasihkan medication in order to improve your symptom, in order to improve your daily life. So end up, tolong
realize yang sebenarnya depression it is a serious topic yang semua orang perlu aware, yang semua orang perlu take note, dan semua orang perlu tahu tentang depression dan tahu di mana perlu kita mendapatkan rawatan. Jangan bunuh diri, sebab Allah pun berfirman wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Means that Islam melarang kita untuk membunuh diri. Tolong dan tolong, I beg to all of you, seandainya ada masalah berkaitan diri korang, do go to hospital and seek for treatment. So now, just stay happy and healthy.